untuk kita bertemu sekali lagi dalam majlis hari ini. Yang dihormati ahli jawatan kuasa majlis, ahli jawatan kuasa masjid, yakni Tuan Nazir, dan ahli jawatan kuasa yang lain, ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi untuk sambungan kitab kita yang pada hari itu, kitab Ad-Dalalatun Nafi'ah Risalah Jami'ah. Ini nama kitab dia Risalah Al-Jami'ah, yang dikarangkan oleh Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Jadi hari ini insya-Allah kalau cukup masa, insya-Allah kita akan ada dua kitab kita akan baca hari ini, insya-Allah. Yang mana kitab ni dengan saya punya guru, yang mana bila saya ceritakan tentang saya akan memberi ceramah atau memberi tausiah, membaca kitab di masjid, maka dia mencadangkan dua kitab. Yang pertama kitab Risalah Jami'ah, kitab asas lah. Dan kedua kitab Bidayatul Hidayah, mana kitab Bidayatul mungkin ada dibaca di sini sebelum ini. Yang mana kitab Bidayatul Hidayah ni menceritakan tentang sunnah. Dan kitab yang Risalah Jami'ah ini juga asas juga, dan menceritakan tentang merangkumi tauhid, fiqh dan tasawuf, tapi ringkasan. Jadi dengan keizinan guru saya, jadi dia mencadangkan dua kitab inilah. Yang mana itu saya dah menerangkan tentang mukadimah ataupun permulaan kitab ini. Jadi hari ini kita akan sambung pada kitab Risalah Jami'ah. Kata musannif, kata pengarang kitab ni, yang hari itu kita dah baca mukadimah dia, permulaan dia. Hari ini kita akan sambung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, menuntut ilmu itu faridatun, wajib, ala kulli muslim, ke atas seluruh umat Islam. Jadi kata syarah dekat sini, faridatun ini wajib, ni wajib ke atas seluruh muslim. Okey, wajib dekat sini wajib apa? Wajib fardu ain. Maka kat sini maksud apa? Setiap muslim wajib ke atas kita untuk menuntut ilmu. Sama ada ilmu duniawi ataupun ilmu ukhrawi. Tapi yang wajib dekat sini ilmu apa? Ini kat sini diterangkan di sini. Ilmu dekat sini ialah ilmu yang mana kita, ilmu agaid, mana ilmu akidah, tauhid, wajib kita belajar. Start anak kita yang berumur 6-7 tahun yang dah mumayyiz, wajib kita kena hantarkan dia ke sekolah. Bagi yang tak mampu untuk ajar ilmu tentang tauhid, wajib kita hantar dia ke sekolah. Kemudian ilmu apa? Ilmu wujubul ibadah, yang mana ilmu yang menceritakan tentang amal ibadat kita. Daripada rukun Islam tu apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian apa? Solat, puasa, zakat, haji. Wajib kita menceritakan, mengajarkan ke atas diri kita dan anak kita. Kemudian apa? Wal muamalat wajibah. Seperti apa? Ilmu muamalat, jual beli, ada syarat dia. Semua berkaitan dengan muamalat. Semua nikah, muamalat juga. Itu semua berkaitan dengan syarat, wajib kita kena belajar. Macam kita sebelum pergi kahwin, kita berkahwin, kena wajib hadir kursus kahwin. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan maksiat. Sebab apa kita kena belajar? Sebab kita tak boleh buat. Kita kena belajar untuk apa? Untuk mengelakkan diri kita daripada melakukan maksiat. Okey. Jadi kata Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi kat sini muslim ni merangkumi muslim yang apa? Lelaki dan perempuan. Dia tak kata kat sini faridatun ala kulli muslim, lelaki saja, perempuan saja tak. Kalau dalam bahasa Arab, muslimin, muslimat, wajib kata muslimin dan muslimat. Tapi kat sini hadis ini muslimin, muslim. Jadi muslim kat sini merangkumi lelaki dan perempuan. Okay, dan kemudian hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan ataupun mengharungi tariqan, satu jalan, yaltamisu fiha ilman, menuntut ke atasnya ilmu. Macam kita datang pergi masjid, datang pergi majlis ilmu, datang pergi majlis kuliah. Jadi kata apa kat sini Rasulullah SAW berkata,
salakallahu bihi tariqan ila jannah. Maka Rasulullah kata apa? Dipermudahkan oleh Allah ke atas dia apa tadi? Jalan menuju ke syurga. Jadi kita datang hadir ke kuliah, hadir ke majlis agama, majlis ilmu, tak kira di mana, walaupun di sekolah, maka dekat sini Allah apa? Memudahkan jalan kita menuju ke syurga. Jadi apa yang dimaksudkan menuju ke syurga dekat sini? Waffaqahullahu fid dunya amal ahli jannah. Maka apa kata syarah dekat sini kata apa? Allah memberi kita taufik, kefahaman dalam ataupun perbuatan dalam apa? Menunaikan amalan ahli syurga. Apa? Berzikir. Kat syurga tak ada bercakap tentang benda-benda yang lawa, tak ada. Berzikir, benda-benda yang baik. Jadi selagi mana kita berniat datang untuk menuntut ilmu, maka kat sini apa? Allah memudahkan jalan kita untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, amma ba'du. Ini fasun, itu mukadimah pengarang. Kemudian fahazi masailu muhtasarah. Maka kat sini dia menerangkan apa ini kitab yang kita akan baca hari ini. Apa kitab yang kita akan baca hari ini, dia menerangkan kat sini sedikit. Fahazi masailul muhtasarah. Dekat dalamnya ada masail-masail yang ringkas. Masail-masail yang ringkas, menerangkan tentang hukum hakam yang tadi itu, tauhid, fiqh dan tasawuf. Min ba'di kutubi Hujjatil Islam. Daripada sebahagian kitab Hujjatil Islam. Siapa Hujjatil Islam? Gelaran yang ke atas siapa Hujjatil Islam ni? Imam Al-Ghazali. Masya-Allah. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ni gelaran diberikan kepada beliau ialah Hujjatul Islam. Yang mana pengarang kitab Bidayatul Hidayah. Kita akan baca sebentar lagi insya-Allah pada sempat masa. Min ba'di kutubi Hujjatil Islam. Daripada sebahagian kitab-kitab Imam Ghazali tadi. Ghaliban, ini kebiasaannya lah yang kita selalu amalkan. Man arafaha. Kemudian kat sini man arafaha wa amila biha. Kat sini barakahnya kitab ni, yang mana kitab ni di tempat saya belajar di Hadramaut di Yaman. Siapa yang belajar di Hadramaut Yaman, inilah kitab pertama yang kami akan belajar. Sama ada dia datang umur dia 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, dia dah ada degree, dia dah ada diploma, tapi inilah kitab barakah yang kami akan mula-mula belajar di Hadramaut. Bukan kata wajib, maksudnya kebanyakan dan hampir keseluruhan kami akan belajar di Hadramaut, inilah kitab pertama. Siapa yang belajar di Yaman? Tanya, belajar mana? Yaman. Yaman kat mana? Sana'a, Allah Alam. Tapi kalau kata belajar Yaman di mana? Hadramaut. InsyaAllah mereka akan tahu kitab Risalatul Jamiah, yang mana kitab ni lah kitab yang penuh barakah. Jadi kat sini apa barakahnya kat sini? Penulis kat sini dia apa? Dia tulis apa? Man arafa, siapa yang mengetahui atau yang mempelajari kitab ini dan mengamalkan apa yang dia akan sebut dalam kitab ini insya-Allah, dan mengamalkannya, narju lahu, maka kat sini pengarang ni dia mendoakan ke atas kita. Time dia tulis ni 200 tahun lalu, 300 tahun lalu, dia kata kat sini apa? Dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minallah an yakuna, supaya kita ni menjadi apa? Min ahlil ilmi zahiran, daripada kalangan ahli-ahli ilmu yang zahir. Maksudnya apa? Kita tahu ilmu yang zahir ni yang ada pada kitab itu. Solat berapa waktu? 5 waktu. Maghrib 3 rakaat. Isyak 4 rakaat. Itu ilmu zahir. Okey. Wa batinan, dan ilmu batin. Apa itu ilmu batin? Kat sini kata ilmu, apa itu ilmu zahir? Ilmunya ahkam syariah. Ilmunya fiqh, solat batal tak batal, puasa batal tak batal, haji sah tak sah, umrah sah tak sah, zakat sah tak sah. Macam tadi siapa yang hadir inna solati, masya-Allah tabarakallah, dapat ilmu. Itu ilmu zahir. Ilmu batin apa? Wa ilmul qulub, ilmu hati. Yang mana sekarang ni ramai sangat yang tidak belajar ilmu hati. Yang mana ilmu hati ni yang kita akan sentuh banyak dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ilmu hati ramai yang tak belajar. Apa itu ilmu hati? Wa haqiqatu min syariah. Yang mana ilmu hati ni menceritakan tentang apa? Kita belajar ilmu fiqh, tauhid. Jadi kebanyakan fiqh lah. Kita belajar ilmu fiqh. Solat macam mana, ini macam mana. Tapi kalau kita solat dalam keadaan hati kita kotor, hati kita penuh dengan riak, agak-agak amalan kita diterima ke tak terima. Di semua amalan ni akan bergantung pada hati kita. Solat semata-mata nak tunjuk ke orang. Yang kita akan baca dalam kitab ni insya-Allah. Maka tadi pengarang tadi mendoakan apa? Mendoakan kita menjadi ahli ilmu zahir dan batin. Wa batin wa billahi taufik.
Jadi kat sini hebatnya pengarang ni, hebatnya kita ni, barakahnya yang berada di sini. Jadi kita ni di masjid ni mendapat doa daripada pengarang tadi, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kita semua mendapat doa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Kemudian mengakhirkan dia punya permulaannya dengan wabillahi taufiq. Apa yang dimaksudkan dengan taufik? Maka dengan Allah ialah taufik. Yang dimaksudkan dengan taufik di sini ialah huwa khalqul qudratut ta'ah. Yang mana satu kudrah, yakni kekuatan kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan taat. Itu ialah taufik. Apa itu taufik? Sebagian orang nama taufik. Mungkin kat sini ayah-ayah nama taufik. Apa itu taufik? Semoga Allah memberi dia taufik. Jadi apa itu taufik? Kekuatan untuk dia membuat ibadah. Itu ialah taufik. Wabillahi taufiq. Dan kita mohon pada Allah Taala supaya kita ni semua diberi taufik insya-Allah. Wadidu, dan lawan daripada taufik ialah khuzlan. Apa itu khuzlan? Yakni kekuatan ataupun kudrah yang diberikan untuk membuat maksiat. Semua kita dijauhkan, auzubillahi min zalik. Masuk pada permulaan kita, maka kat sini dia akan mulakan dengan arkanul Islam, rukun Islam. Kat sini saya nak share kat semua. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, semua kat sini semua dah hebat-hebat kan. Ayah semua dah lama, saya ni baru. Jadi kita ulang kaji. Arkanul Islam, rukun Islam yang 5 perkara. Jadi arkanul Islam khamsatun. Tapi dalamnya ada benda-benda yang manfaat. Kita ulang kaji balik. Kita ingat balik. Tak salah kita ulang kaji. Walaupun kita ulang kaji, benda kita ulang arkanul Islam. Rukun Islam apa? 5 perkara. Rukun Islam apa? 5 perkara. Tak ada masalah. Yang penting apa? Hadir ke majlis ilmu. Sebab apa? Malaikat bila kita datang ke majlis ilmu, hadis tak ada berkata, Al-Quran tak ada berkata yang mana. Datang majlis ilmu yang kita tak pernah hadir. Tak. Hadir ke majlis ilmu. Walaupun kita dah dengar banyak kali, dapat tak ganjaran pahala? Dapat. Dapat tak malaikat bentangkan sayap-sayapnya ke atas kita yang hadir ke majlis ilmu? Walaupun kita mengantuk, walaupun kita tak larat. Masya Allah, siapa yang pergi hadir pagi tadi, daripada pagi sampai petang kan, tak larat hadir. Tapi dapat tak ganjaran? Dapat. Jadi sambung pada tadi. Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam ada 5 perkara. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Rukun Islam. Rukun. Kenapa namakan rukun Islam? Tak syarat-syarat Islam. Ataupun 5 perkara yang wajib dalam Islam. Maka kat sini rukun Islam kat sini. Kenapa dinamakan rukun? Sebab kat sini masuk rukun itulah jamak kepada rukun lah, rukun. Apa maksud rukun kat sini? Ialah sesuatu yang wajib ada. Contohnya apa? Yang kalau tak ada satu rukun tadi, maka tak akan terjadinya satu perkara. Contohnya apa? Masjid ni ada 4 tiang. Okay. Kalau tak ada salah satu tiang, kalau tak ada berdua atau tak ada 3 tiang, tapi yang penting salah satu tiang tak ada, maka boleh tak terbina satu benda atau boleh terbinanya masjid ni? Boleh tak? Tak boleh. Macam tripod ni, ada 3. Kalau tak ada salah satu, boleh tak dia berdiri? Maka tak boleh. Jadi sebab itu dinamakan dalam bahasa Arab arkan. Wajib ada. 5 perkara ni wajib ada. Rukun Islam, rukun iman. Wajib ada 5 perkara. Rukun iman wajib ada 6 perkara. Kalau tak ada salah satu, sah tak iman dia? Sah tak Islam dia? Tak sah. Jadi yang pertama syahadat Allah, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang ni aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bersaksi kepada Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Apa maksud Islam? Kita ulang kaji balik. Islam itu ialah apa? Menyerah diri, istislam. Dan dari segi syarak ialah menyerah diri ke atas hukum akam atau syariah Islamiah. Dan syahadah, apa itu syahadah? Syahadah itu kita bersaksi. Ini beriktikad dengan yakinnya. Aku bersaksi. Maksud kita yakin, kita iktikad dengan hati kita, yang mana asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembahkan melainkan Allah. Yang ni iktikad dengan apa? Iktikad dengan hati kita. Tapi ada orang Islam, you masuk Islam, lencai apa tu, seorang lelaki Cina masuk Islam, dia pun ikut aku, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia boleh baca, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dia boleh baca, tapi kalau dia tak iktikad dengan hati, dia iktibar Islam ke tak? Tak diiktibar sebagai orang yang Islam. Jadi kena iktikad dengan hati. Kemudian wa ubayyan li ghairi anna, jadi kita kena mengeluarkan ataupun menyatakan yang tak ada yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi apa? Perbuatan kita. Kita tak sembah berhala, kita tak buat perkara yang menyebabkan kita menjadi kafir. Jadi i'tikad dengan hati dan i'tikad dengan perbuatan. Kita kena tunaikan. Begitu juga dengan bersaksi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang ini i'tiqad dengan hati. Kita yakin yang Nabi Muhammad dia pesuruh Allah. Dan i'tiqad dengan apa? Dengan kita kat sini kata apa? Li ghairi anna Muhammad Rasul, tak ada orang yang selain daripada Nabi Muhammad dia ialah Nabi yang terakhir. Itulah pesuruh Allah yang terakhir. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman untuk menyempurnakan agama, dan menyempurnakan agama itu daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 144,000 tahun yang lalu hingga ke hari kiamat. Nabi-nabi yang lain diutus begitu juga. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni diutuskan daripada zaman dia hidup hinggalah ke akhir zaman. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ni wafat, pada haji wada tu, dalam tu dia kata apa? Dalam ayat tu kata apa? Ustaz, ya Allah. Akmaltu lakum dinukum. Aku dah sempurnakan agama kamu. Jadi sempurnakan agama tu bukan pada setakat ketika itu saja. Sehinggalah ke akhir hari akhirat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan hingga ke hari akhirat. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada zaman baginda hidup, 23 tahun tu dakwah tu, 23 tahun dakwah tu, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, di situ semua sudah lengkap. Nabi SAW sudah menceritakan apa yang akan berlaku dari kata Nabi daripada wahyu hinggalah ke hari akhirat. Semua dah diceritakan. Bukannya diutuskan setakat ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, tak. Dari segala perkara. Hatta pada fitnah akhir zaman, dalam hadis yang makruf, hatta akhir zaman ni fitnah-fitnah yang akan berlaku semua dah diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa iqamus solah. Rukun iman yang kedua apa? Menunaikan solat. Pernah tak kita dengar rukun Islam yang kedua ialah membuat solat ataupun melaksanakan solat? Dalam kitab-kitab bahasa Melayu ada tak? Kalau dalam kitab bahasa Arab ni selain dikasih menggunakan wa iqamus solah, di sini menggunakan perkataan menunaikan solat sebab apa? Sebab dia tak ada apa? Sebab dia tak ada hutang. Mengerjakan solat atau menunaikan solat ni tunai. Kita nak tunai. Tak ada kita boleh solat, tak apalah kita solat esoklah, kita buat macam bank, hutang. Kita bayar asuh-asuh, tak boleh. Jadi kat sini apa maksud wa iqamus solah? Kat sini penulis menggunakan wa iqamus solah sebab apa? Sebab katanya di sini iqamah ni bermaksud apa? Kita melazimkan diri kita. Setiap hari 5 waktu lazim, wajib kita buat solat 5 waktu. Istimrar, istiqamah. Tak boleh hari ni 4, esok 5, minggu depan 3, tak boleh. Itu dimaksudkan menunaikan solat. Tunai. Tak boleh kita mengutangkan solat. Menunaikan solat 5 waktu. Okey, kita tahu solat yang kedua solat. Apa itu solat? Lughatan ataupun dari segi bahasa ialah doa. Solat ni daripada kita takbir sampai kita salam semua tu ialah doa. Okey. Dari segi syarak apa? Perbuatan, percakapan yang dimulakan dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Tak semestinya angkat tangan. Takbiratul ihram ni ialah percakapan. Tak apa, kita tak perlu bahas. Okey, yang bermulakan dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Mula kita dalam solat. Sebab apa dia nama takbiratul ihram? Apa yang halal menjadi haram. Contohnya apa? Makan. Boleh tak makan dalam solat? Tak boleh. Boleh tak berlari dalam solat? Boleh tak sembang dalam solat? Jadi sebab itu dinamakan takbiratul ihram. Takbir Allahu akbar. Ihram mengharamkan apa yang halal. Takbiratul ihram. Yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dekat sini diakhir dengan salam, kata pengarang kat sini ghaliban. Kebiasaannya. Dia letak kebiasaannya sebab apa? Sebab ada orang yang solat dalam keadaan apa? Ada perbuatan tapi tak ada percakapan. Solat apa yang ada perbuatan? Solat rukuk tapi tak ada perbuatan. Contohnya solat apa? Ada jenazah. Solat orang yang bisu. Solat ada tak perbuatan? Ada perbuatan. Takbiratul ihram ada perbuatan.
salam. Tapi ada tak percakapan dia? Tak ada. Wajib tak dia dengar kat telinga? Tak wajib. Takbiratul ihram wajib, antara rukun percakapan, rukun kauli yang wajib kita dengar oleh telinga, sama macam Al-Fatihah. Allah, kalau kita tak sah kecuali orang yang bisu. Okey. Ada juga orang yang cakap boleh Allahu Akbar tapi tak boleh gerak. Tak ada perbuatan dia. Solat apa? Solat apa? Orang yang kena tahan dekat polis, tak boleh dekat, diam, diri. Wajib tak solat? Wajib solat. Tapi perbuatan dia tak ada perbuatan, kena ikat ataupun dia kena tangkap dengan penjahat. Wajib tak kita solat? Kita tak minta lah kita kena tangkap kan. Tapi wajib tak kita solat? Wajib. Tapi nak rukuk tak boleh, tak boleh, saya dulu kena tangkap, saya tak boleh. Kenapa tak solat? Kamu boleh bercakap. Wajib tak solat? Wajib. Jadi kat situ dia tulis ghaliman. Sebab apa? Sebab ada orang yang solat, ada perbuatan, tak ada percakapan, ada percakapan, tak ada perbuatan. Tu. Wa hukmu tarikus solat. Apa hukum meninggalkan solat kat sini? Kalau kita tinggal solat ni sebab kita nak tinggal solat, tak payah solat. Benda ni tak wajib. Maka kat sini hukum jatuh kufur ke atas orang yang cakap tadi. Tak boleh main-main bab ni. Dia tak nak solat. Tapi beza orang yang hafal solat, nanti nanti lalu main game. Jadi kufur tak jadi kufur. Jadi apa? Jadi fasik. Tak nak solat. Beza tak nak solat dengan kata solat tu tak wajib, beza. Maka kat sini hukumnya apa? Berdosa. Berdosa lah tinggal solat. Tapi beza tu orang yang tinggal tu juhudan. Tak payah solat ni, tak nak wajib. Macam sekarang ramai, Allah, kita doa supaya kita semua selamat daripada sifat macam itulah. Tinggal solat. Dia tak dihukum kafir lagi. Sebab apa? Sebab dia malas sahaja. Tak nak solat. Bukan dia kata tak nak solat sebab tak wajib, tak. Dia nak solat tapi dia tak ada taufik. Semoga kita semua diberikan taufik yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan ketiga kat sini memulakan dengan zakat dulu baru puasa. Tak kisah. Okey, kemudian kat sini wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Apa itu zakat? Dari segi bahasa nama wa tathhir, ini membersihkan. Membersihkan apa? Dari segi syarak, ismul lima yukhraju minal malin, sesuatu yang dikeluarkan daripada harta, apa? Harta kita yang zahir. Ataupun min mal, daripada harta, ataupun harta kita yang zahir, ataupun harta min mal au badanin. Apa zakat badan? Nak dekat dah ni. Zakat fitrah, itu zakat badan. Wajib ke atas seorang kita bayar zakat badan ni. Walaupun dia ni orang yang tak mampu, ada dia punya syarat dia. Tapi wajib tak wajib? Wajib betul. Walaupun bayi yang baru lahir 1 jam. Lahir tadi maghrib tadi pukul 6, pukul 7:29. Bayi tadi lahir. Tu alhamdulillah, siapa anak Datuk Azmiah ni dapat lahir pada bulan, contohnya hari ni bulan Ramadan. 7:29 lahir. Masuk waktu 7:31. Masuk bulan Syawal, esok raya. Wajib tak bayi itu bayar zakat? Wajib. Walaupun umur dia baru tak sampai sehari, 3 jam, 5 minit, 15 minit. Wajib tak bayar zakat? Wajib. Itu panggil zakat badan. Tak sama macam solat, puasa, muayyi balik baru wajib. Tapi zakat badan wajib ke atas badan tadi, zakat. Okey, kemudian zakat harta. Ini tak semua orang wajib. Sebab apa? Sebab ada had dia. Lembu berapa banyak? 40 ekor. Kambing berapa banyak? Harta simpanan emas berapa banyak? Simpan ke guna? Bagi perempuan yang ada emas gelang berapa kilogram? Simpan ke guna? Bagi orang yang ada harta berapa ribu? Cukup tak nisab dia? Cukup tak dia punya jumlah dia? Baru boleh dia bayar zakat. Kalau siapa nak cuba bayar zakat harta, insya-Allah cuba. Buat bisnes tinggi-tinggi, dapatlah dia bayar zakat harta. Macam saya tak ada pekerjaan lagi. Jadi tak dapatlah rasa nak bayar zakat harta tu. Simpanan dia cukup kadar sekian-sekian, wajib dia. Itu zakat harta. Jadi dua, zakat harta dan zakat badan. Kita ingat zakat fitrah, tapi kita zakat tahunan kita tak bayar, maka itu kena ambil berat. Ala wajhi mahsusah bi niyati mahsusah, dengan niat yang tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi itulah dengan sirah yang tertentu ini, zakat harta, emas ke, perak ke, haiwan ke, ternakan ke, tanaman pun ada juga. Tapi kalau durian tak ada. Tanamlah banyak mana pun tak ada zakat. Cumanya kalau jual tu baru ada zakat harta. Dan niat yang tertentu, niat
tadi pun Ustaz ini pun ada sebut tentang niat tadi. Banyak pembahasan tentang bab niat. Zakat pun tadi dia masukkan juga. Wasomun, dan yang keempat ialah som. Sebagian ulama mengkedepankan, takut nanti orang tanya, Ustaz kenapa zakat dulu puasa? Puasa dulu baru zakat. Kat sini dia dikedepankan zakat. Ada hadis ni, tapi tak ada masalah. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa. Apa itu puasa? Menahan diri. Apa itu menahan diri? Dari segi bahasa. Orang tanya, Afan puasa ke hari ni? Puasa. Tadi minum air. Aku puasa daripada mencarut. Aku puasa daripada main telefon hari ni. Alhamdulillah. Seminggu dah Ustaz saya tak main telefon. Oh, Masya Allah. Puasa puasa. Puasa ke? Isteri baru mengandung. Puasa juga. Betul? Dia kira menipu tak? Kira menipu puasa tak? Dia kira puasa. Menahan diri dari segi bahasa. Tapi dari segi bahasa lah. Dari segi syarak apa? Imsaku ani jami' mufattirat. Menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa. Itu ialah dari segi syarak. Daripada apa? Bukan daripada malam hingga petang tak. Daripada tulu'il fajr subuh, daripada subuh, terbitnya matahari subuh hinggalah terbenamnya matahari dengan niat yang tertentu dan cara yang tertentu. Itu ialah puasa. Wasawmur Ramadan. Ini Ramadan pada bulan ke-9 daripada bulan-bulan Islam. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan yang kelima apa yang makruf, yang kelima ialah wahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menunaikan haji di baiti haram, di baiti haram. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang berkemampuan. Dekat sini hanya bersyarat. Yang lain tu semua tak ada syarat, wajib. Seorang Islam tu wajib melaksanakan. Tapi sampai ke haji yang kelima ni dia tak disyaratkan. Okey. Yang mana disyaratkan kat sini bagi yang mampu. Diri dia untuk nafkah keluarga dia dan perjalanan dia. Banyaklah pembahasan dia. Nanti kita akan masuk satu-satu insya-Allah. Ilaihi sabila, untuk menuju kepada Allah SWT. Ma'al ikhlas, dengan niat yang ikhlas. Okey, tinggal apa itu haji? Ini kos. Ini berhajat, ini qasdul baiti. Tujuan dia untuk apa? Untuk menuju ke Baitul Haram untuk menunaikan umrah ataupun haji. Al-Bait, ini apa maksudnya Al-Baitul Haram ni? Kaabah lah. Kaabah Al-Musharrafah. Okey. Istata'a bagi yang mampu ni, dari segi harta dia, untuk perjalanan dia, pergi dan balik, dan nafkah yang wajib ke atas dirinya, dan ke atas nafkah yang wajib ke atas keluarga dia tadi tu. Kalau dia tak ada mak ayah, kalau dia tak ada anak bini, ke atas mak ayah dia. Itu. Sehinggalah dia pulang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsi syahadat la ilaha illallah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata' ila sabila. Jadi kat sini daripada rawahul Bukhari, daripada Imam Bukhari punya hadis, yang mana dia mengkedepankan zakat daripada puasa. Ini riwayat Imam Al-Bukhari, hadis Bukhari. Jadi diikut hadis Bukhari tadi. Kalau kita belajar kalau macam tuan-tuan dan ayah tahu, ibu-ibu tahu, yang kita selalu hafal, puasa, lepas tu baru zakat. Jadi kat sini dia mengikut hadis Bukhari kat sini, dia kedepankan zakat daripada puasa, kemudian baru haji. Okey. Kemudian mal ikhlas, dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Takhlisul amal. Ini mengikhlaskan hati. Ani syawai riya, daripada sifat riya. Buat kerana orang. Jadi dekat sini kata riya ini apa itu riya? Syirik khafi, syirik yang kecil, dan nifaq asghar, dan satu perbuatan nifaq, perbuatan munafik yang kecil. Sebab apa? Buat kerana orang, tak ikhlas. Nampak Nazi ada kat sini, solat 2 rakaat lah. Solat sebab nampak Nazi. Solat, mak aku tengok ni. Baru bapak mertua tengok ni, semayang. Bapak mertua tak tengok, tak semayang. Ataupun Tuan Haji tengok, semayang. Ni jemaah tengok, ni Afan tak solat ni, semayang. Afan pun solat, Allah Akbar. Dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Buat kerana orang. Maka kat situ dikatakan dia sebagai syirik yang kecil dan munafik yang kecil. Dia kata kat sini. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik. Kat sini wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini dia punya dalilnya. Maka kita kena mengikhlaskan hati kita ni daripada perbuatan riak tadi tu. Buat kerana Allah SWT. Jadi kalau kat sini kita kena niat kerana Allah SWT dengan seikhlas-ikhlasnya. Maka kat sini kalau kata ataupun contoh Nazir tengok takut kata aku ni semayang riak pula. Tinggal tu pun tak boleh juga sebab kita tinggalkan amalan tu kerana orang juga. Maka tak boleh. Maka macam mana ni? Kita solat saja. Solat je, jangan hiraukan hasutan-hasutan daripada syaitanir rajim. Wat tasdiq, mal ikhlas wat tasdiq, dan membenarkan. Faman lam yakun mukhlishan fahuwa munafiq. Kata pengarang kat sini, faman lam yakun mukhlishan fahuwa munafiq. Kalau dia tak ada orang ikhlas maka dia orang yang munafik. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbih fahuwa kafir. Ini kata masalah lain. Ini kalau dia tak membenarkan dengan hati dia yang mana Rasulullah SAW ataupun 5 perkara rukun Islam tadi tu, maka dia orang yang kafir. Salah satu pun dah dikira kafir. Jadi dia kena membenarkan dengan hati 5 perkara tersebut dan mengikhlaskan setiap perbuatannya daripada syahadah, kemudian solat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji dengan ikhlas dan tasdiq. Berilah untuk azan, insya-Allah kita sambung sedikit lagi. أعوذ بالله من الشيطان. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا 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 الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. أكبر الله أكبر الله أكبر لا
إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف درجة العالية الرفيع وأسمى كما المحمود الذي وعد إنك لا تخلفنا بالفعل بل والفعل ومن يسوع ورنا في ذريتنا ولا تدرهم وفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Okey. Boleh tak saya nak sambung sedikit kitab Bidayatul Hidayah ayah-ayah? Boleh saya minta izin sambung sedikit Dia kalau kata kawan saya kalau 40 minit ni belajarlah kat mana pun you ke kat time saya belajar di Haram 40 minit je ustaz. Kalau 40 minit otak kita orang jam ustaz. Kita cakap ustaz Arab tu lah. Dia hari pertama kita beritahu dia buat 40 minit. Lepas tu dia balun sejam. Tapi hari ni saya minta izin sambung sikit. Barakah insya-Allah. Boleh? Ayah. Sedikitlah insya-Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim kita ambil barakah kita Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Alhamdulillahi haqqi hamdih haqqi hamdih wassalatu wassalam ala Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi wa ashabi min ba'dih amma ba'd fa'lam ayyuhal harisu ala iktibasil ilmi muzhiru min nafsihi sidqar raghbati fi wa fartat ta'attushi ilay annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi munafasah wal mubaharah wa taqaddamu ala al agran واستمالة وجوه الناس إليك وجمع خطام الدنيا فأنت ساعٍ في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك. Kata kat sini, ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu dan menghimpunkan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu. Ini peringatan untuk saya lah dan kepada ayah-ayah ibu-ibu. Siapa yang mencari ilmu ni semata-mata untuk dapat kemegahan dunia, untuk mendapat dunia, maka kata dia kat sini, kata Imam Ghazali, maka kamu akan menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu untuk mendapatkan harta dunia, maka penjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu porak-poranda dan guru yang mengajarmu adalah dikira menolongmu dalam membuat maksiat dan ia juga akan merasakan kerugian. Guru-guru kita pun, ustaz-ustaz kita atau cikgu-cikgu kita merasakan kerugian anak murid dia macam ni. Ketika ini guru yang mengajarmu itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perombak seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca terjemah je lah kan. Kata dia apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bisyatrin, walaupun sedikit kalimah, walaupun dengan satu kali, dengan sebaris kalimah, maka kata kat sini, apa dia kata kat sini? Kana syarikan lahu fiha. Seakan dia menolongmu dalam membuat maksiat. Jadi saya tak nak panjang. Jadi dalam kitab ni secara ringkasan, dalam kitab ini menerangkan apa? Tentang perkara-perkara sunat. Jadi kitab ni sama juga macam kitab ni, kami di Hadramaut, anak-anak kecil di Hadramaut, tanyalah siapa yang belajar di Hadramaut Yaman, kitab ni lah yang anak-anak kecil diorang belajar. Masuk je anak dia umur 7 tahun, dia beri hadiah apa ke anak dia? Di Hadramaut Yaman ni tempat dia 80-an Malaysia. Kereta buruk-buruk, phone tu phone 3G je. Samsung zaman bila yang tak ada internet. 3G paling tinggi 3G, H. Kalau 3G paling tinggi lah, kalau H tu normal. WhatsApp tunggu 2-3 saat baru. Jadi apa yang diorang hadiahkan kepada anak-anak mereka, bagi kebanyakan penduduk Hadramaut Yaman ni, mereka menghadiahkan anak mereka yang berumur 7 tahun ni apa? Kitab Bidayatul Hidayah. Maksudnya apa Bidayatul Hidayah? Permulaan hidayah. Dia hadiahkan anak-anak mereka kitab Bidayatul Hidayah. Dalam ni menceritakan daripada kita bangun tidur, doa-doa masnun, walaupun ada sebahagiannya dhaif, tapi untuk fadilat amal boleh. Jadi dia menghadiahkan ni kepada anak mereka untuk apa? Dari kecil dah biasa dengan bangun tidur hingga ke tidur balik. Dalam kitab ni dari segi amal ibadat,
puasa, solat, dia nyentuh sikit-sikit. Kemudian dari segi ilmu hati kita, dia kecil dia kita nak ajar anak kita apa? Cakap benar, tak ada sombong, tak ada riak, tawaduk. Semuanya ada diceritakan dalam kitab ni. Perkara banyak perkara-perkara sunat pun diceritakan dalam ni. Banyak. Salah satunya macam tadi, saya beri contoh satu kisah. Tadi Ustaz Imam kita, Imam Faris. Imam Faris tadi lepas solat Jumaat maghrib, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali sunnah. Tanpa menggerakkan kaki kita yang terakhir. Kita duduk dalam terakhir, kita dalam keadaan apa? Kaki kita macam ni kan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sunnah dia apa? Kita jangan bergerak. Tapi bagi orang yang ayah-ayah yang mana uzur, tak ada masalah geraklah. Tapi bagi anak-anak muda yang mampu, sunnah macam Imam Faris buat, insya-Allah tabarakallah. Kaki kita jangan angkat dulu. Baca dulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu disebut dalam hadis dan disebut dalam kitab ni juga. Tunggu imam ataupun tunggu kita baca 10 kali baru kita alihkan kaki. Sunnah dia. Kemudian tadi imam pusing ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Contoh ni kiblat saya. Imam pusing ke kanan. Duduk bersimpung pusing ke kanan. Kenapa dia buat macam tu? Sekati aku nak buat macam mana belah kiri ke belah kanan? Tak, mengikut sunnah Nabi SAW. Kebanyakan orang tak tahu. Tapi masya-Allah kat sini saya tahu semua. Masya-Allah tabarakallah, imam-imam kita semua buat. Imam Nurdin, Imam Husaimi, imam semua buat macam tu. Lepas kita la ilaha illallah wa huwal mulku wa lahu ta'ala kulli syai'in qadir, pusing kanan. Sunnah. Itu sebut dalam kitab ni insya-Allah. Kita akan baca nanti. Kemudian berlaku pada imam, saya nak satu cerita lagi. Imam Ibn Hajar yang mana ulama dalam mazhab Imam Syafi'i di Azhar Mesir, ketika itu guru beliau ialah Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Azhar pada zaman tu. Imam Ibn Hajar dan Imam Romli ni murid kepada Syekh Zakaria Al-Ansari tadi. Jadi ketika mana waktu zaman Imam Ibn Hajar ni terkenal di zaman Islam ketika itu, dia pun pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi kat situ hadis Nabi disebut dalam kitab karangan Imam Ibn Hajar ni, sunnah lepas solat pusing ke arah kanan. Tapi bagi siapa yang pernah pergi Madinah, mimbar Rasulullah tu menghadap sini. Sunnah kita pusing belah sini. Imam lepas solat, sunnah dia baca zikir pusing belah sini. Tapi ketika itu Imam Ibn Hajar pusing belah mana? Dia pusing belah kiri. Pusing belah kiri. Maka ketika itu kata yang hadir pada di kalangan itu, dia kata apa? Ya Syekh, kau sebut dalam kitab sunnah pusing kanan, sunnah pusing kanan, tapi kau sendiri pusing ke arah kiri. Sebab apa? Kata dia, pada ketika ini aku solat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kat sini disunahkan oleh Rasulullah sini pusing ke arah kanan. Tapi sebagai adab dia pusing mana? Sebab makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah kiri. Jadi sebagai adab, dia kata ilmu pada kitab, amal pada kitab. Tapi kat sini aku amal dengan adab aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang ilmu itu sunnah pusing ke kanan. Tapi dia menghadap pada guru dia, yakni Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, penghulu segala nabi. Jadi itu amalan macam imam kita buat, imam rawatib kita buat, masya-Allah tabarakallah, betul. Kemudian lepas solat pusing kanan. Bila nak doa pada akhir, lepas habis zikir nak doa, sunnah kita menghadap ke arah jemaah. Itu kiblat bagi imam. Tapi kiblat bagi kita, kiblatlah. Tapi sunnah bagi imam, pusing kanan, lepas habis nak baca doa, menghadap ke arah jemaah untuk membaca doa. Itulah kiblat imam untuk membaca doa. Jadi semua tu kita akan sentuh kitab ni insya-Allah di masa akan datang. Kita akan sentuh kitab ni untuk dari segi kita punya fikih, dan ini untuk adab kita. Sebab apa? Semua orang solat 5 waktu, betul tak? Semua orang solat 5 waktu. Tapi yang membezakan kita di syurga dengan amalan apa? Amalan sunnah. Lebih banyak amalan sunnah, lebih banyaklah darjat dia di akhirat nanti, di syurga nanti. Semua orang solat 5 waktu, semua orang puasa. Tadi kita baca 5 rukun. Semua syahadah, semua solat, semua puasa, semua zakat, semua pergi haji, semua pergi umrah. Tapi apa yang membezakan dia orang ni semua? Yang membezakannya ialah amalan sunnah. Jadi insya-Allah kita akan sentuh perkara-perkara sunat semua dalam kitab Bidayatul Hidayah. Semoga Allah memberkati majlis kita pada hari ini.
Dan kita sedekan kepada Al-Fatihah kepada pengarang kitab Imam Ghazali dan kepada Ahmad bin Zain Muhammad Sa'ala. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan satu faedah bagi kita yang tak sempat solat sunat ni, kita akan solat teruskan. Kita akan iqamah. Maaf saya ambil masa sedikit hari ini. Maka boleh tak nak solat sunat qabliyah isyak lepas solat isyak? Boleh tak? Boleh tak? Masuk waktu kita solat qabliyah. Tapi kita solat isyak dulu macam ni. Hari ni kita lambat. Jadi boleh tak kita nak solat qabliyah dan ba'diyah asas-asasnya dua-dua selepas solat isyak? Boleh tak boleh? Boleh. Sebab apa? Sebab memang masuk waktu qabliyah itu selepas azan dan akhir dia, tamat dia bila? Bukannya lepas solat tu dah tak ada sembahyang qabliyah dah. Masya-Allah kat sini tahu, tapi saya nak beri peringatan. Boleh sebenarnya akhir waktu dia bila? Sebelum solat subuh. Boleh tak solat ba'diyah isyak, qabliyah isyak? Boleh, tak ada masalah. Jadi kalau siapa yang hari ini tak sempat untuk solat qabliyah isyak, saya minta maaf, boleh solat selepas solat isyak nanti insya-Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Ya Allah, Allah mudahkanlah urusan kami semua ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah Turki dan Syria insya-Allah ya Allah. Berkatilah Syaban yang baru berbaki ini ya Allah, dan sampailah kami ke bulan Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afa minkum.